Saya jemput Datuk Seri Utama Hasni bin Muhammad, Simpang Renggam. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita berdepan dengan jawapan pertanyaan di Bukit Gantang tentang iklim politik. Panas lagi nampaknya, tapi soalan saya berkenaan dengan iklim yang betul, iklim cuaca. Soalan saya yang pertama. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Simpang Renggam. Simpang Renggam ni memang cukup konsisten bertanya pasal soal peralihan tenaga. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, semakkan dokumen NETR yang diterbitkan oleh Kementerian Ekonomi menunjukkan bahawa jumlah pelaburan yang diperlukan bagi menjayakan hasrat Pelan Hala Tuju tersebut adalah berjumlah 1.2 trilion ringgit sehingga tahun 2050, yang mana kalau kita khususkan dalam bidang tenaga boleh baharu dianggarkan antara 450 sehingga 640 bilion ringgit. Buat masa ini kesemua program khususnya inisiatif flagship di bawah NETR kebanyakannya masih lagi di peringkat perancangan dan sedang dimuktamadkan, dan pemegang-pemegang taruh sebelum pemegang-pemegang taruh memeterai perjanjian. Dan pelaksanaan dan pencapaian kesemua program dan inisiatif NETR akan dilaporkan dan dipantau oleh Jawatankuasa Peralihan Tenaga Kebangsaan National Committee on Energy Transition yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi, dan yang mana NRECC adalah salah satu daripada kementerian di bawahnya. Dan secara umum, kalau dalam peralihan tenaga ini kita menjangkakan bahawa 30% daripada pelaburan yang diperlukan akan datang daripada pelaburan awam ataupun public investment, yang manakala bakinya 70% daripada pelaburan swasta, sama ada pelaburan swasta secara langsung asing ataupun dalam negara. Dan kalau awam, ia adalah tertumpu kepada infrastruktur seperti infrastruktur grid dan interconnection dengan izin, dan 70% pula merangkumi penghasilan tenaga, penyimpanan bateri, teknologi berkaitan penangkapan karbon dan selebihnya. Terima kasih. Baik, Simpang Renggam. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tahniah dan terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya faham tentang kegigihan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menjayakan Energy Transition Roadmap ini. Baru-baru ni Yang Berhormat Menteri, bahawa terdapatnya kenyataan daripada OCBC Bank sebagai contoh, kerana kita bercakap tentang soal pelaburan direct investment daripada swasta ni, di mana kita mengharapkan dapat mengurangkan tanggungan fiskal kerajaan kalau dapat kita jimatkan. Jadi kita galakkanlah pelaburan swasta. OCBC Bank dalam kenyataan ada mengatakan bahawa halangan utama bagi pelaburan dalam tenaga boleh baru ini adalah legislation dan juga policy. Pada penggalian lepas saya pun telah bertanyakan tentang soal bilakah kerajaan akan membentangkan rang undang-undang yang penting ini, kerana dilihat masih lagi agak fragmented polisi yang sedia ada untuk menggalakkan pelaburan dalam bidang renewable energy ini. Jadi bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan sama ada kita sudah hampir, kerana jawapan yang lepas maknanya Yang Berhormat masih lagi meneliti beberapa perkara sebelum rang undang-undang ini dapat dibentangkan. Jadi agaknya bila agaknya rang undang-undang ini, kerana kita perlu dengar apakah inisiatif kerajaan bila rang undang-undang itu telah diluluskan oleh Parlimen. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Saya setuju bahawa ada beberapa perkara ataupun daripada segi dasar dan polisi, dan sebab itu bagi saya bila dilancarkan dokumen NETR ini yang datang dalam dua fasa, fasa pertama dan fasa dua yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita telah lihat satu hala tuju yang lebih jelas
tentang apa pendekatan negara kita untuk peralihan tenaga, dan kita tahu ini menjadi pertimbangan banyak pelabur-pelabur sebagaimana yang disebut oleh Simpang Renggam, kerana mereka sendiri mempunyai compliance dengan izin, compliance requirement dari segi sifar bersih mereka yang tersendiri. Kita bercakap tentang sifar bersih seawal 2050, tetapi ada banyak syarikat dalam bidang E&E dan sebagainya yang bercakap tentang 2030 ataupun 2040. Jadi sebab itu, selain daripada NETR ini, kita sudah pun baru luluskan RUU kecekapan dan konservasi tenaga yang kita baru lulus di Dewan Rakyat dan akan dibentangkan di dalam Dewan Negara. Pada masa yang sama, RUU perubahan iklim juga yang saya tahu juga banyak mendapat perhatian. Kita sudah pun melantik pihak penggubal daripada salah satu syarikat perunding, dan mereka sudah pun bermula proses libat urus bukan sahaja dengan pihak industri, pihak badan-badan bukan kerajaan, malah kerajaan-kerajaan negeri, kerana ada beberapa keperluan di dalam RUU perubahan iklim ini akan mengikat kerajaan negeri. Jadi itu pun kita mulakan dan kita rancang ia akan siap menjelang tahun 2025 untuk dibawa ke Parlimen. Dan Kabinet juga baru luluskan mekanisme energy exchange untuk membolehkan penjualan tenaga boleh baharu ke luar negara. Dan ini penting, ya, yang disebut 1.2 trilion ringgit itu memang kita tidak mahu membebankan keadaan fiskal negara. Bayangkan 1.2 trilion ini satu jumlah yang sangat besar. Maka perdagangan tenaga boleh baharu adalah antara yang dapat menyumbang kepada pelaburan tersebut. Dan akhir sekali, kita baru saja bermesyuarat di peringkat JPEG yang merancang penjanaan elektrik negara dalam tempoh 20 tahun. Dan kita akan membawanya ke Kabinet, tetapi dokumen yang diluluskan di peringkat jawatankuasa JPEG ini, saya boleh katakan ia telah menunjukkan satu peralihan yang sangat besar dari segi penjanaan tenaga dan perancangannya, dan kita letak lebih banyak kepada variable RE, renewable energy, berbanding dengan base load daripada arang batu dan gas yang menjadi tunjang kepada penjanaan elektrik negara kita. Dan bila kita publish, JPEG will be published kepada umum, dan pelabur-pelabur boleh melihat sendiri sama ada mereka berminat nak melabur di dalam penjanaan ataupun mereka berminat untuk mengetahui bagaimana energy mix negara dalam tempoh 10-20 tahun yang akan datang. Silakan, Dr. Krai. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawapan yang jelas tadi. Soal saya ialah tentang, kalau kita tengok negara Singapura, sebuah negara kecil, semua sumber utama dia bergantung pada negara luar, termasuk air, tenaga, elektrik sebagainya. Dan hasil ni kita dapati bagaimana beberapa company besar, MNC ni, multinational corporation, dia telah pun bertapak di Singapura. 100 data dengan ada 100 data center dan 1195 cloud service provider. Persoalan saya ada dua. Yang pertama sekali, sejauh mana dasar tenaga negara 2040 diguna pakai untuk ekonomi digital bagi menarik lebih banyak MNC bertapak di negara kita. Dan berdasarkan yang kedua, berdasarkan unjuran net zero 2050 menjelang tahun 2040, 10 tahun sebelum, berapakah lebihan tenaga hijau yang kita ada yang dapat kita jual ataupun kita ekspor keluar. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Sememangnya kita tahu kalau Singapura ini dari segi bekalan elektrik buat masa ini mereka masih lagi kalau bekalan elektrik fosil mereka ada banyak sumber ataupun power production daripada gas dengan izin, tetapi bekalan gasnya memang datang daripada negara luar. Dan mereka sudah mula misalnya mengimport daripada negara kita sendiri bekal jana kuasa gas daripada syarikat YTL, dan tetapi yang mereka mungkin ataupun memang mencabar untuk negara Singapura ialah daripada segi tenaga boleh baharu, kerana mereka tidak ada ruang tanah yang besar, mereka tidak boleh ada hidro dan sebagainya. Maka sebab itu Singapura ada meletakkan satu
meletakkan satu RFP untuk pembekalan tenaga boleh baharu ke negara Singapura sebanyak 4 gigawatt, dan mereka telah ada perbincangan dengan Australia, dengan Sarawak, dengan Kemboja, dengan Indonesia, dan sebab itu antara lain kita meletakkan dasar perdagangan tenaga boleh baharu. Dari segi data center ni sebagaimana kita tahu adalah antara pengguna elektrik yang sangat besar, dan mereka memerlukan bekalan elektrik ini sangat stabil, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sebab selagi mana beroperasi data center itu, dia tidak boleh ada gangguan di dalam bekalan elektrik. Jadi atas sebab itu, pada masa yang sama, banyak juga data center meminta untuk ada tenaga hijau untuk membekalkan tenaga mereka. Dan di Singapura sendiri, mereka telah meletakkan satu dasar, apa yang dipanggil sebagai, kita boleh katakan macam syarat-syarat atau peraturan Puteri Gunung Ledang kepada data center ni, yang mana dia tak cakap tak boleh, tetapi dia kata boleh operate data center, tetapi kena dapat tenaga hijau dalam masa 2 tahun. Kena dapat dan seterusnya lah, yang agak sukar untuk dipatuhi oleh data center di negara tersebut. Jadi sebab itu kita lihat banyak data center ini berpindah terutamanya juga ke negara kita, di Johor dan juga di negeri Selangor. Jadi apa yang bila kita bercakap dengan data center ini, kita nak memastikan bahawa mereka kena membayar sekarang tarif. Kita tidak boleh berada tarif yang terlalu rendah, sebab kita yakin betul ada banyak sebenarnya spill over daripada data center, mungkin bukan daripada segi pekerjaan dan sebagainya secara langsung, kerana bilangan pekerja yang diperlukan tidak ramai, tetapi daripada segi ekosistem tersebut, pembuatan peralatan, perkakas dan sebagainya, itu akan memberi kesan yang besar, data-data saintis dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan, tetapi kita mahu sebab itu menjelang tahun 2025 kita akan ada cost reflective tariff, sebab kita khawatir tarif yang ada pada hari ini adalah tidak cost reflective, dan dia akan membebankan pengguna-pengguna biasa yang tidak merupakan pengguna besar seperti mereka yang tinggal di rumah dan sebagainya. Jadi menjelang tahun 2040 kita sebenarnya ada sasaran 2035 40% tenaga boleh baharu dalam energy mix kita. 2050 kita letak 70% untuk tenaga boleh baharu. Tetapi kita tidak melihat perkara ini sebagai zero sum game dengan izin. Bila kita memulakan penjualan ke Singapura, penjualan pada harga yang lebih tinggi ini membolehkan kita ada lebih banyak dana untuk dilaburkan. Premium yang dijual kepada Singapura ini boleh kita laburkan untuk menambah lagi skala bekalan tenaga boleh baharu, termasuk teknologi seperti penstoran bateri yang merupakan antara perkara penting untuk mengimbangi tenaga solar yang tidak bersifat stable tersebut. Jadi kita percaya lebih banyak lagi kapasiti tenaga boleh baharu boleh dijana apabila kita memperdagangkan tenaga boleh baharu. Baik.